Funfair 666 Musim pertama Episod 1. Jom pergi Funfair 666, ajak Danny dengan wajah ceria. Irene, Imris dan Jeff yang sedang melepak di ruang tamu terbeliak dengan ajakannya. Funfair 666? Nak buat apa kat situ? Funfair lain ada kot, Imris berkata. Funfair itu diberi nama 666 kerana ia sudah terbiar lama. Sudah hampir 16 tahun ia menjadi tempat jin bertendang. Pelbagai kejadian aneh dan menyeramkan dilaporkan berlaku di situ. Baru thrill, Danny tersengih sambil mengangkat-angkat keningnya. Macam, nak pergi tak? Dia mahukan kepastian dari rakan-rakannya. 3 rakannya itu berbalas pandangan. Kecut ke? Danny memerli. Demi membuktikan kejantanan, mereka akhirnya bersetuju untuk ke Funfair itu malam nanti. Pukul berapa nak ke sana? Soal Irene. Lepas isyak. Nak ke sana ambil masa dalam 2 jam lebih juga. Dekat pukul 12 nanti kita sampailah, balas Danny dengan teruja. Rakan-rakannya menelan air liur. Nak stay kat sana sampai pukul berapa pula? Hari ni Jumaat, kita camping sana sampai hari Ahad lah. Sampai hari Ahad? 3 rakannya itu terkedu untuk membantah. Cuaca pada malam itu dingin berangin. Danny sudah menghidupkan enjin. Irene, Imris dan Jeff masuk ke dalam kereta dengan muka yang sugul. Ketika dalam perjalanan, lebih kurang 30 minit sebelum sampai, Jeff terperasan sesuatu. Dia menajamkan pandangannya, tetapi ia hanya berlaku dalam masa beberapa saat sahaja. Ada satu kelibat hitam yang berlari laju di bahu jalan, seolah-olah sedang mengejar kereta mereka. Dadanya berdebar seperti enjin kereta api. Kenapa, Jeff? Tegur Imris yang perasan dengan perubahan riak muka rakannya itu. Jeff menggeleng. Tak ada apa-apa. Imris tidak lagi bertanya, tetapi dia tahu ada sesuatu yang mengganggu perasaan Jeff berdasarkan mukanya yang pucat lesi. Danny memberhentikan kereta betul-betul di hadapan pintu pagar utama Funfair 666. Mereka merenung ke dalam kawasan itu dengan perasaan yang bercampur baur. Suasana sangat sunyi dan menyeramkan. Baca doa apa yang patut dulu sebelum kita masuk, Danny memberi peringatan. Tunggu, kita keluar dulu tengok-tengok. Jangan main redah je, cadang Irene. Dia lebih bimbangkan manusia yang berhati syaitan daripada hantu. Tidak mustahil jika ada orang-orang jahat yang bersembunyi dalam tempat itu. Mereka bersetuju dan terus keluar. Masing-masing berdiri di sisi kereta sambil memandang ke tapak pesta yang sudah terbiar selama belasan tahun itu. Hanya Danny seorang sahaja yang teruja, manakala rakan-rakannya tidak henti-henti menyeka peluh sejuk yang merecik di dahi. Okey dah, jom masuk, Danny berkata. Imris merenung jam tangannya. Hanya tinggal 15 minit lagi sebelum pukul 12.30 malam. Danny memberhentikan kereta di hadapan rumah hantu Funfair tersebut. Alright, jom. Rakan-rakannya kelihatan berat hati. Bermacam-macam yang bersarang dalam kepala mereka. Jomlah, ajak Danny buat kali kedua. Kejap. Jeff memegang bahu Danny. Danny melepaskan pemegang pintu dan berpaling ke arah Jeff dengan dahi yang berkerut. Apa pasal? Irene dan Imris turut sama memakukan pandangan mereka ke wajah Jeff yang kelihatan pucat. Sejujurnya, mereka juga tidak sedap hati dengan situasi tersebut. Kalau boleh, mereka mahu berpatah balik ke rumah sahaja. Kau pasti ke nak camping kat sini? Jeff bertanya. Kelibat lembaga hitam yang mengejar kereta tadi bertubi-tubi menyerang fikirannya. Danny mengangguk. Selamat ke tempat ni? Entah dah jadi Port Macbeth, tebak Irene pula. Tempat terbiar macam ini tidak mungkin akan disia-siakan oleh mat dadah. Siapa berani isap dadah kat sini? Danny ketawa kecil. Tempat ni kan keras. Korang bacalah apa-apa yang patut. Kita stay kat sini sampai hari Ahad tau.
Usiknya lagi sambil membuat muka momok. Aku pernah dengar macam-macam pasal funfair ni dulu. Imris membuka cerita. Aduh, time ni lah kau nak buka cerita. Jeff mengeluh. Suasana di luar sudah cukup menggerunkan. Ditambah pula dengan si Imris yang mahu membuka cerita tentang tempat tersebut. Ada orang pernah nampak perempuan tinggi gila kat sini. Lepas tu kelibat berkelubung hitam pun ada juga. Cerita Imris memeranjatkan Jeff. Kelibat berkelubung hitam? Adakah lembaga yang dilihatnya tadi sama seperti kelibat dalam cerita Imris? Geng, simpan cerita seram korang dulu. First, kita pasang kemah. Lepas tu kita buat ungguan api dan bercerita hantu. Macam best tak? Usul Danny dengan penuh teruja. Gila lah kau. Kejadah apa nak cerita hantu kat tempat macam ni? Jeff membantah. Alah, barulah thrill kepala otak kau. Danny ketawa terbahak-bahak. Merah padam muka Jeff membuatkan Danny semakin geli hati. Kemah sudah siap dipasang tidak jauh dari rumah hantu. Ketika memasang kemah, bulu roma mereka meremang-remang, bagaikan ada sesuatu yang sedang mengintai dari segenap sudut. Danny kemudiannya menyalakan unggun api. 4 sekawan itu berselubung dengan selimut, mengelilingi unggun api. Kedinginan malam itu menggigit hingga ke sumsum tulang. Perlu ke cerita hantu ni? Jeff masih membantah idea untuk berkongsi cerita-cerita seram. Salah tempat dan masa untuk mereka melakukan aktiviti tersebut. Danny menggeleng dengan senyuman sinis. Alah, suka-suka je kan? Okey, aku sambung cerita aku tadi. Imris berkata. Jeff melepaskan keluhan berat. Ada juga pernah nampak perempuan menangis sambil belakangkan diorang. Yang paling seram, perempuan tu macam sundal bolong. Belakang dia ada lubang. Jeff memejamkan mata. Dia merinding seluruh badan. Danny pula hanya tersengih. Korang! Irel tiba-tiba berkata separuh berbisik. Dia kelihatan cemas. Tadi, masa kita tengah pasang kemah, aku ternampak apa yang kau cerita tu, Riz. Aku ingatkan patung ke apa. Tapi bila aku pandang kali kedua, benda tu dah tak ada. Cerita Irel dengan muka yang cuak. Suasana semakin dingin dan hening. Kau nampak kat mana? Tanya Danny. Irel menghalakan jari telunjuknya ke rumah hantu yang terletak beberapa meter di belakang mereka. Dia ternampak kelibat putih dengan bulatan di belakangnya. Namun disebabkan penglihatan yang terbatas kerana kegelapan, dia menyimpulkan itu hanyalah sebuah patung dari rumah hantu tersebut. Mereka perlahan-lahan menoleh ke arah yang ditunding. Rasa seram sejuk semakin menggila. Kau salah tengok kot, Imris bertanya dengan hati yang berdebar-debar. Menyesal pula dia bercerita tentang sundal bolong. Bila aku tengok kali kedua, kelibat tu dah tak ada, geng. So, apa korang rasa? Pertanyaan Irel tidak mampu dijawab. Mereka pun tidak pasti apa sebenarnya yang Irel nampak. Sekarang, masa untuk aku pula bercerita. Danny tidak mahu bazirkan masa kerana selepas ini tidak mungkin mereka akan ke situ lagi buat kali kedua. Baru sahaja Danny mahu membuka mulut, suara halus seorang perempuan menyapa gegendang telinga mereka. Korang dengar tak tu? Soal Irel dengan cuak. Bersambung.